VIP, VVIP biasanya akan ada special treatment ataupun layanan istimewa terhadap mereka. Kita boleh nampak sendirilah, biasanya VIP boleh datang lewat, satu kampung kena tunggu VIP, kena cium tangan, kena bagi air, kena ada escort, kena apa lagi, kena bentar red carpet. Lepas tu yang paling obviousnya lah, boleh makan berasingan daripada orang kampung ataupun pelajar dengan makanan yang mewah serta meja makan yang dihias cantik. Ini antara layanan yang VIP terima lah. Dan di Malaysia selalunya kita menggunakan istilah protokol. Dan sekarang dah 2023, nak masuk 2024 dah, orang cakap VIP ni masih a thing lagi. Masih perlu layanan khas untuk VIP terutamanya di universiti dan di kampus-kampus. Dan persoalannya hari ini, patut ke kita ni menyanjung sebegitu rupa? Sebab diorang ni VIP, so kena ada special treatment lah. Aci ke tidak kan? So hari ni korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita hari ini, tamatkan meja makan VIP di kampus-kampus. Dan bersama dengan Yaya tamu khas petang hari ini, nama diberi dekat sini Ashikin. Mungkin Ashikin nak perkenalkan diri sikit sebagai pembuka kata, silakan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi, selamat petang. Okay, saya Nurul Ashikin binti Muhammad Adrus ataupun mesra dipanggil Kin je, pendek je, KIN. Saya daripada Majlis Perwakilan Pelajar MPP UiTM Shah Alam. Sekarang saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda. Ijazah Sarjana Muda Bahasa Gunaan, Bahasa Inggeris, Komunikasi Antara Budaya. Dan berumur 24 tahun. Di kesempatan ini, saya nak ucapkan terima kasih dulu atas kesudian Ashikin untuk bersama dengan Yaya petang hari ini untuk kita sekadar berkongsi pendapat tentang topik kita hari ini tu. Tamatkan meja makan VIP di kampus. Dan tanpa berlengah masa lagi, ajukan soalan pertama buat Ashikin. Ashikin, adakah awak bersetuju dengan layanan istimewa buat VVIP ataupun VIP? Pertama sekali yang kita kena tahu adalah dalam setiap pengurusan majlis kita ada protokol, yang dinamakan protokol. Protokol ni adalah benda yang kita kena follow supaya flow majlis tu akan berjalan secara teratur. Maknanya kata di sini protokol tu adalah merujuk kepada tata cara kita mengendalikan majlis. So, melayani VIP tu adalah salah satu part of untuk kita menjalankan majlis tu sendiri. Kalau kita tak layan VIP, dia macam akan sedikit merosakkan majlis. Dia akan mencacatkan majlis tu sendirilah sebenarnya. So bagi saya untuk kita melayan VIP itu penting, tapi untuk terlalu menyanjung tu itu taklah. Biasanya kita kita melayan VIP sekadar memenuhi protokol sahaja. Kita kan orang Melayu, kita punya adat sendiri. So maksudnya protokol ni dah disusun supaya kita sentiasa menjaga high context sebagai orang Melayu tu sendiri, sebagai orang Malaysia tu sendiri. Jadi untuk kalau kita tengok pada situasi zaman sekarang, bila saya jadi MPP, kita nak handle program, kita layan VIP tu ikut kepada situasi majlis tu sendiri. Kita akan tengok majlis tu perlu layan VIP yang macam mana, and majlis tu apa keperluan protokol dia. Ada majlis yang kita terpaksa jemput menteri. Bila kita jemput menteri, kita jemput orang-orang besar ni, protokol dia lebih berat sikit lah. Tapi kalau kita jemput VIP macam orang-orang macam lecturer ke, dekan ke, dia punya hierarki untuk kita menjaga protokol low sikit lah. So tak adalah kita terlalu menyanjung. Kita mau kepada menghormati VIP tu sendiri. Bila kita kata protokol ni adalah adab kepada sesebuah majlis, jadi kita perlu bagi layanan tu kepada VIP tu accordingly lah, supaya majlis tu tak tercalar ke ataupun tak, apa orang kata tu, sedikit cacat. Sebab ni bila kita jaga protokol ni, dia bukan masalah kita terlalu menyanjung VIP, tapi sebenarnya kita tengah menjaga image majlis tu. Ashikin ada rasa macam susah sikit tak nak macam nak handle VIP ni, ataupun nak melayani VIP ni? Ada rasa macam leceh lah diorang ni, ada tak? Sejujurnya ada lah. Sebab VIP ni macam-macam ragam. Kalau kita dapat yang macam jenis humble tu okey lah, tapi kalau yang macam jenis cerewet ni, kita macam tu sikit. Tapi sebabkan kita bekerja dengan universiti, jadi kita sedikit sebenarnya tak boleh lah nak main langgar je macam tu. Jadi kadang-kadang kita sebenarnya sedaya upaya bila buat majlis tu, kita cuba kurangkan formality tu. Sebab
yelah agak macam tak sedap lah kadang-kadang. Kadang-kadang kita pun terasa macam kenapa aku kena layan macam-macam ni kan. Contoh macam buat program yang melibatkan melibatkan pelajar ke benda, kita tak nak lah macam student kita terlalu terasa sangat. Padahal kita buat majlis, kita nak meraihkan pelajar ke ataupun adalah objektif majlis kita tu kan. Tapi kita terpaksa melayan VIP tu lebih sikit sebabkan dia punya itulah perangai behavior tu. Saya pernah ni dia tak adalah VIP sangat tapi more for celebrity. Usually kalau VIP ni dia tak ada terlalu cerewet lah macam memerintah kita macam hamba ke apa. But sometimes ada celebrity yang ni saya pernah handle lah sebagai usher, yang saya kena tunggu dekat luar kereta dia sebab dia tak nak duduk kat dalam bilik yang kita dah sediakan. Nak tak nak tapi kita kena layan. Tapi kita mestilah kita ada isu kan terdetik. Selebriti dia pun macam tu. Ada setengah VIP kita perlu hiaskan macam ni, perlu sediakan tempat yang sepatutnya, perlu sediakan makanan ke apa benda ke. Benda tu adalah requirements dalam protokol majlis sebab kalau kita tak ikut macam saya cakap tadi dia macam akan mencacatkan majlis sebab kita nak menjaga image kita juga. Kita pun nak tunjuk yang kita mampu handle program secara teratur. Maksudnya kita menjaga image universiti tu sendiri. Pada pendapat Ashikin lah, kenapa seseorang VIP tu perlu diasingkan dengan tetamu lain yang orang kata kita ni biasa-biasa je kan? Kenapa kita perlu diasingkan daripada VIP ni? Adakah disebabkan kita ni berbeza darjat, tak sepadan dengan VIP ataupun orang ternama ni tak selesa dengan orang biasa? Pertama saya rasa sebab kita perlu ikut flow majlis. So bila kita ikut flow, takkan tiba-tiba VIP tu datang dalam majlis tiba-tiba. Tak akan nampak macam pelik lah majlis tu kan. Yang second, VIP ni dia dapat satu jawatan tu, susah lah untuk dia dapatkan satu title tu. So bila dia dah dapat title tu macam ada keperluan untuk kita melayani dia tu sesuai dengan title yang dia ada. And bila kita letak VIP tu dalam kelompok yang VIP juga, contoh macam kalau kita buat majlis kan, VIP akan duduk dengan beberapa VIP lain dalam satu bilik. So kenapa and bila dia duduk dekat dalam majlis pun dia akan duduk dengan VIP lain. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita kena tengok bila kita nak bercakap dengan VIP ni, kita perlu ada common ground yang sama. Bila contoh macam saya MPP kena duduk dengan dekan ke apa, kita ada common ground yang sama. Bila kita nak berborak tu tak adalah rasa awkward sangat. So VIP pun dia tak adalah rasa awkward sangat nak berborak dengan student biasa ke apa ke. Tapi dia perlu ada di depan tu untuk mencantikkan majlis sahaja. Tapi kalau kata ikut konteks macam program yang perlu VIP untuk beramah mesra dengan pelajar, untuk dia terlalu mengasingkan diri dia dengan pelajar tu pun tak nampak nice juga. Sebab kadang-kadang contoh macam kita buat program untuk berbuka puasa ke apa, takkanlah VIP nak aku seorang-seorang aku je lah, aku dengan geng-geng aku je lah, tak beramah mesra dengan pelajar. Sebab majlis tu kita nak meraihkan orang lain. So perlunya VIP tu ada common sense untuk dia bersama-sama dengan rakyat. Kita tolak tepilah protokol-protokol kan. Katakanlah di satu majlis tu kita dengan sengajanya tak ada jurang perbezaan tu antara VIP dengan orang biasa. Agak-agak VIP nak tak? Usually VIP tak nak lah kot kan, sebab dia pun mesti rasa macam aku ni somebody, aku perlu dilayan. Sebab kalau kita jadi VIP pun mesti kita akan ada perasaan macam tu kan. As VIP of course lah nak dilayan macam tu. Kalau buat majlis berbuka lah katakan dengan anak yatim, tapi anak yatim kita nampak anak yatim makan nasi bungkus, makan dekat lantai, makan dekat meja yang diasingkan. Tapi VIP makan dekat meja bulat, makanan yang mewah. Sebenarnya siapa yang diraihkan sebenarnya? Dia datang ke tempat anak yatim tapi yang diraihkannya dia. Yang dapat special treatmentnya dia. Dia ikut tempat jugalah. Sebabnya kalau cakap pasal program yang macam anak yatim tu, dia makan lain, anak yatim makan lain, nampak macam tak nice lah. Program ni program anak yatim tapi yang disanjung-sanjungkan adalah VIP. Kat UiTM sendiri, kita pun pernah buat program dengan orang-orang kenamaan, dengan menteri. Dan kita pun pernah buat program bila kita jemput menteri tu, kita jemput juga anak yatim pun semua tu. Tapi program tu kita sama adilkan. Maksudnya makanan antara VIP dengan pelajar sama je. Cuma yang membezakan adalah kita selalu order set dom. Sekadar macam hiasan. Contoh kita orang Melayu pun kita memang diajar untuk melayan tetamu kan. Kalau tamu datang kita letaklah dalam
pinggan yang lawa sikit. So samalah konteks dekat sini. Kita pun bila tetamu yang ternama sikit, kita mesti letak dalam bekas yang cantik. Tapi usually kita isi dia sama je dengan orang-orang biasa, dengan pelajar yang makan yang lain tu. Cuma beza dia setup tu je lah. Sekadar meraihkan, sekadar macam kita nak mencantikkan majlis. Adakah perkara ini macam budaya menyanjung VIP ini berlaku sebab orang kita memang sudah dididik dengan sistem kena agungkan VIP dari sekolah lagi, daripada kita kecil lagi kan. Kalau kat sekolah tu kita boleh tengok cikgu pun makan makanan yang diasingkan daripada pelajar. Kita pergi kenduri kahwin bersama, majlis kampung sambut YB bersama, majlis sekolah bersama. Kita dididik dengan sistem kena agungkan VIP daripada kita kecil lagi. So kita dah biasa dah bila besar ni. Oh VIP lah, VIP lah. Kena salam. Betul lah tu. Sebab yelah daripada culture kita dah dibiasakan macam tu. Sebenarnya Malaysia ni adalah di bawah high context culture. Bila high context culture ni kita dah sepanjang kehidupan kita tu, hidup kita dah biasa dengan adat. Semua benda adat. Apa yang orang tua ajar macam tu lah yang kita ikut. Tapi bila dah makin membesar ni, untuk certain part saya meribel macam kenapa kena ikut zaman-zaman dulu kan, dah tak relevan dah zaman sekarang. Tapi untuk certain part lagi saya rasa perlulah ada protokol macam ni. Sebab bagi saya tak cantik juga kalau kita tak meraihkan tetamu. Dia macam terlalu memberi jurang yang besar sangat. Kalau kita sekadar untuk menjaga image tu okey. Tapi itulah dekat sekolah macam over lah pula kan. Ni pendapat saya lah. Kalau di peringkat universiti sebab kita dah biasa dengan orang yang memang high status tu kita faham. Tapi kalau yang biasa-biasa, majlis biasa nak terlalu menyanjung tu dia macam a bit off sikit. Mungkin tak rasa ke kalau kita bagi layanan istimewa buat VIP ni, diorang akan rasa macam agak lah, macam belagak sikit. Agak lah, tapi macam saya cakap awal tadi lah, macam they deserve the title. So bila dia work hard for that title, so macam perlulah. They deserve the layanan. VIP. Lepas tu student dan orang lain ataupun tetamu lain kena tunggu VIP tu datang. Kita pula kena tunggu dia. Katakanlah mereka ni datang all the way nak jumpa pelajar, nak raikan pelajar kan. Kenapa tak duduk sekali dengan pelajar? Kenapa tak datang punctual? Kan macam orang kata tak hormat. Adakah Syikin okey dengan situasi ini? VIP lambat tu, itu masalah attitude yang sangat-sangat ya a bit turn off sikit lah. Bagi saya macam as a VIP, as orang yang dah ada jawatan, sepatutnya lagi tinggi level kita belajar, lagi tinggi kita punya title, sebenarnya kita patut jadi seorang yang lebih berattitude, lebih punctual dengan masa. Membuatkan orang tertunggu-tunggu tu agak tak nice lah, walaupun anda seorang VIP. Sebab orang akan pandang macam tu lah, like macam oh memang VIP selalu tak punctual masa So nampak macam VIP punya level tu, level respect tu agak rendah sikit macam tu. So kita kena respect lah. Macam mana orang respect kita, mestilah respect orang juga. Tapi dalam in terms of berada dalam majlis, kenapa kita asingkan tu adalah adab pada majlis, tata cara yang dah terbiasa. Bila dah terbiasa ni agak susah lah kalau kita nak ubah. Kalau kita nak ubah pun maybe slowly bila kita buat majlis, kita cuba sedaya upaya untuk minimizekan protokol dalam majlis tu. Okey, kita masuk sikit pada politik sikit lah kan. Nak tanya juga dengan Syikin. Adakah Syikin rasa budaya menyanjung VIP ni ataupun memberi layanan istimewa buat VIP ni satu toxic, macam toxic, especially terutamanya bila melibatkan ahli politik, MP atau adun. Orang kata kita diorang dapat jawatan sebab undi kita, tapi lepas tu kita kena layan diorang baik-baik pula, kita kena sembah diorang pula, layan special kat diorang. Kadang-kadang adalah setengah ahli politik tu kita rasa macam toxic lah, tapi ada setengah, saya tak nak pukul rata, tapi ada setengah ahli politik yang saya jumpa humble, yang jadi macam tak apa dia layan kita macam anak-anak. Tapi ada setengah ahli politik yang bila dia buat perangai sikit tu kita macam a bit turn off lah. Macam kita nak melayan pun rasa so kalau kata toxic tu betul lah, untuk certain part betul. Walaupun kita rasa dia toxic, tapi kita buat tu atas dasar menjaga adab majlis lah. Kita pun ada image yang kita kena jaga. As politician, kalau boleh kita naklah juga sentiasa jumpa politician yang sentiasa mesra dengan rakyat, mesra dengan pelajar, lebih terbuka. Sebab yelah,
yang mengundi pun kita kenalah juga menjaga hati orang sekeliling macam tu. Kalau kat majlis-majlis jabatan kerajaan memang ada unit protokol yang tersendirilah yang menjaga bab-bab VIP ni. Baik dari SUK, Setiausaha Kerajaan ataupun jabatan lain-lain dalam kerajaan. Memang diorang ada unit protokol. Orang kata memang dah diterapkan, siap ada kursus lagi. Jadi Ashkin rasa patut tak? Wajar tak? Protokol sebegini kita tak payahlah ikut dimasukkan. Boleh jadi ke? VIP dengan orang biasa sama je? Bagi saya tak wajar sebab minta maaf lah kalau saya ni a bit macam, sebab kita budak intercultural kan. So sedikit sebanyak saya lebih kepada menyanjung, bukan menyanjung lah, kita appreciate adat kita sebagai orang Melayu. So bagi saya untuk kita mengekalkan protokol dan menjaga adab majlis tu, itu adalah satu keperluan yang semua orang kena belajar. Sebab kalau kita terlalu memberi kebebasan kepada orang muda, dia takut dia capai to extent yang orang muda ni dah tak tahu dah adab tu macam mana, nak melayan orang tua tu macam mana, menghormati tu macam mana. So bila kita tak appreciate apa yang kita tengah kekalkan sekarang, takut dia akan menjejaskan kita in future nantilah. So as a Malaysian, wajar bagi saya untuk saya kekalkan high context culture yang memang dah ada dekat Malaysia. Memang kena terapkan. Ada orang cakap, kenapa kita kena berbelanja lebih untuk VIP? Maksudnya kena siapkan makanan yang special, meja kena hias cantik, bajet untuk dekor kena besar lah orang kata kan. Lepas tu ada pula goodies ataupun hadiah tanda hormat yang diterima VIP ni. Hadiah pula bukan calang-calang, hadiah lebih besar dan mahal daripada pelajar dapat. Tak rasa ada yang cakap, bazir je lah kan. Kenapa tak gunakan duit untuk layan VIP tu untuk pelajar-pelajar yang memerlukan? Bukankah itu lebih bermakna? Pada pendapat Syikin, macam mana Syikin? Betul juga tu. Saya setuju juga macam tu. Kadang-kadang yelah kita biasa buat majlis, bila pelajar buat majlis, kita ada allocation yang universiti bagi kita. So bila kita nak terlalu melebihkan hadiah penghargaan kepada VIP tu, rasa macam baik aku guna untuk benda lain kan. Rasa macam agak pembazir, tapi hadiah untuk sagu hati atau pencuri mata kepada VIP tu perlu. Kita boleh kekalkan, cuma maybe mengikut kemampuan kita lah. Tapi janganlah macam terlalu melebih-lebih sangat. Orang selalu bagi hadiah-hadiah ni sebab tanda kita menghargai. Kalau kita kahwin pun, kawan-kawan yang rapat kita mesti kita bagi hadiah yang lebih sikit kan, goodies mahal sikit. Sebab apa? Sebab tanda kita hormat. Macam itulah juga dengan majlis. Kadang-kadang kita bagi extra sikit sebab tanda hormat. Tapi mengikut kemampuan, kalau memang ada bajet lebih, tak ada masalah pun. Sebab yelah kita tunjuklah level hormat kita pada orang tu macam mana. Kalau kata dari segi bab makanan, usually memang makanan kita dengan VIP sama je. Mostly rata-rata program memang sama je makanan. Maybe akan lebih sikit tu macam adalah sikit kot kuih macam tu. Ataupun set up macam kita letak dom. Sekadar untuk mencantikkan tempat tu lah. Kalau tetamu datang rumah, mesti mak kita letak makan dalam pinggan elok. Sama lah juga macam majlis-majlis ni. Usually kalau, saya tahu lah kat universiti lain macam mana, tapi dekat UiTM biasanya makanannya sama je. Kita adalah lebihkan sebab kita pun tahu bajet kita macam mana. Soalan terakhir Ayah buat Syikin. Adakah ini mengajar kita untuk membeza-bezakan darjat atau kasta? Tetapi di negara-negara lain, di negara-negara seperti Cambodia misalnya, mengamalkan budaya lain yang lebih bersifat kesamaan hak. Di mana VIP ataupun orang kehormat dan juga orang biasa tak ada jurang perbezaan pun. Tetapi di Malaysia, orang kata kita ni lebih kepada ciri-ciri ataupun masyarakat feudal, di mana kita mengagungkan golongan VIP. Ini memang tak boleh nafikan, mana-mana mesti ada punya. Tapi pada pendapat Syikin, adakah ini mengajar kita untuk membeza-bezakan darjat ataupun kasta sebenarnya? Agaklah dia macam menunjukkan kita dengan VIP ni ada jurang-jurang dia tersendiri. Tapi kalau kita compare dengan negara-negara luar, kita kena tengok kepada culture dia sendiri. Maksudnya kita kena tengok background culture dia macam mana. Dan kita pun tak boleh nak samakan dengan background culture kita juga. Sebab history masing-masing kan lain. Kalau dekat Malaysia, kita memang mengamalkan high context culture. Jadinya macam tu lah kita dididik daripada sebelum-sebelum ni. Dan macam tu jugalah yang kita sedang ikut. Kalau di Cambodia, maybe memang rakyat dia, memang negara tu sendiri memang daripada dulu dah mengamalkan macam tu, dah terbiasa macam tu. Tapi kat Malaysia kalau kita nak ubah benda tu secara drastik,
it is impossible. Untuk sampai kita cuba untuk terbuka, kita cuba untuk jadi terbuka macam negara-negara luar, tapi sebabkan kita ada rasa semangat as a Malaysian, kita mesti rasa kita ni ada adat-adat yang perlu dijaga, so kita kena protect lah benda tu. Itulah specialnya negara kita. Kita dah pun sampai ke hujung show untuk topik kita hari ini, tamatkan meja makan VIP di kampus, dan terima kasih diucapkan buat Ashikin. Terima kasih Ashikin atas kesudian untuk bersama dengan Yaya petang hari ini untuk kita sekadar berkongsi buah fikiran, berkongsi kata dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata. Baiklah, itu saja daripada Yaya dan TMKR. Kita jumpa lagi di lain hari lain waktu untuk dibincangkan dan dikongsikan bersama orang muda kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Thank you Ashikin.